Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin dan ini anak saya Maryam Salsabila. Terima kasih banyak kerana anda telah berada di channel YouTube saya. Jika anda telah tekan butang subscribe, terima kasih banyak. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, 3 hari lepas saya tidak ada video reaction langsung. Jadi pada hari ini saya nak buat video reaction. Cuma bila saya buat, saya makan apa isu yang jadi viral sekarang. Semua orang bercerita berkaitan tentang isu Ustaz Don Daniel. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction itu sama-sama. Video ni pendek saja, kita tengok Hamba kena ingat, hampa dengan aku dulu dengan hampa, lah ni perangai kita macam ni sebab hati kita kotor. Hati kita kosong. Kita kena isi dengan qasidah. Oh, kena isi dengan qasidah. Nak suruh selawat, Allahumma salli ala sayyidina. Penat. Dia cemuih. Weh, penat dengan cemuih mana sama? Allahumma salli ala cemuih. Tidur cemuih. Bagi qasidah macam tadi. Bila baca macam tu tak cemu. Dengar sono. Jadi berzikir kat mulut kita. Okey, kita dah tonton video berkenaan. Sekejap lagi saya nak baca reaction masyarakat berkaitan tentang kenyataan Ustaz Don Daniel ni. Cuma saya bila tengok video tu, pertama sekali saya tengok perkataan yang saya duk fikir banyak-banyak, iaitu perkataan cemuih. Boring dan cemuih. Perkataan boring is boring lah, tapi cemuih ni tak tahulah bahasa yang digunakan oleh Ustaz Don Daniel ni maksud dia macam mana. Sebab saya tengok Ustaz Don Daniel ni, setahu saya dia pun orang utara juga, orang Pulau Pinang. Jadi takkanlah dia tak faham perkataan cemuih itu, ataupun mungkin saya yang tak tahu orang Pulau Pinang maksudkan cemuih itu apa. Tapi kalau saya orang Perlis, orang Kedah, saya duduk Kedah lama juga, saya duduk di Perlis, dilahirkan di Perlis, orang utara lah. Jadi perkataan cemuih itu adalah satu perkataan kita tak suka. Kita kata, aku tak mau lah ni, cemuih kat hang, aku tak suka kat hang. Maksud macam tu lah perkataan cemuih itu. Meluat, boleh masuk semua dalam tu. Itu cemuih, dia tak suka. Tapi kalau kata boring is boring, kita rasa bosan. Tapi perkataan cemuih dan boring tu tak sama. Tapi pasal apa dia pakai perkataan cemuih tu? Tapi tak apa, saya nak baca kenyataan-kenyataan dekat Facebook berkaitan tentang isu ni. Saya tengok ramai orang react tentang hal ni. Kita bacalah 2-3 reaction daripada masyarakat berkaitan tentang isu ini. Pertama sekali yang saya nak buka kenyataan daripada Ustaz Amir Fathi. Dia kata berharap ini hanyalah sabqul lisan, kegelinciran lidah beliau. Mustahil seorang ahli ilmu sanggup merendah-rendahkan selawat yang sememangnya dianjurkan oleh agamanya. Firman Allah SWT di bawah ini sudah cukup membuktikan betapa pentingnya melazimi selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jika kamu berqasidah, teruskan berqasidah memuji Nabi SAW dengan selayaknya. Tapi untuk mengatakan selawat itu sesuatu yang membosankan, ia suatu kesilapan yang besar. Lebih baik berpenat dengan selawat daripada menghafal qasidah. Dan ketahuilah, sejuta qasidah memuji baginda Nabi tidak dapat menyamai satu selawat kepada Rasulullah SAW. Itu pasti. Sabda Nabi, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum ala salah. Orang yang paling layak bersamaku di
akhirat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kenyataan daripada Ustaz Amir Fatihi ini sangat menarik sebab di dalam video yang kita tengok Ustaz Don tadi, seolah-olah dia macam dia mendahulukan qasidah berbanding selawat. Seolah-olah qasidah itu lebih baik daripada selawat Nabi SAW. Dan kita berharap bukan itu maksudnya, kerana jika itulah maksudnya, ia sangat-sangat buruk, kerana yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah yang terbaik. Para ulama kita menyebutkan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benarlah ini adalah perkara baik, nescaya akan didahulukan oleh orang-orang sebelum kita. Kalaulah benar qasidah ini lebih utama berbanding selawat Nabi SAW, dan selawat Nabi itu boleh menyebabkan kita cemuih dan sebagainya, nescaya orang-orang daripada kalangan sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in telah mendahului kita. Kita tengok komen dekat Facebook Ustaz Amir Fatihi ini. Dalam komen ni ada sebut Abu Ziyad tak berubah, dia banyak kali dah kena tegur. Ahmad bin Ahmad, moga dia tersasyul lah kan, sebab tak mungkin dia jemu sampai terlena berselawat yang sahih dari ajaran Nabi, kerana kalau ikutkan cara dia bertazkirah dan berceramah kisah Nabi, memang sayang yang cinta sungguh kat Nabi. Zaid Anwar kata boring ya, selawat ikut nafsu baru tak bosan. Dalam Quran disuruh selawat, Tok Khatib tiap-tiap minggu duk pesan dalam khutbah. Hang tidur ke? Jalan elok duk ada, hang duk pi cari jalan lain. Kang dah keluar cakap utara. Okay, Amin Ismail Banyak lagi kenyataan-kenyataan seperti ni Kita tengok lagi komen yang lain. Satu komen daripada Muhammad Sabri. Satu penghinaan apabila kita isyaratkan selawat diajar oleh Rasulullah SAW membosankan hingga boleh tertidur. Nak create, anak aku dah tertidur lah. Nak create selawat baru tiada masalah, kerana fiqh doa selawat itu luas. Namun yang terbaik apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masalah zaman sekarang, qasidah nasyid pun dianggap selawat. Nama majlis selawat tapi penuh qasidah. Lepas tu ada gambar sayang Nabi ikut Nabi. Ketika Panglipulara berbicara agama, hati kita kotor, hati kita kosong. Kita kena isi dengan qasidah. Nak suruh selawat kita penat, cemuih-cemuih boleh tertidur, baca qasidah baru tak cemuih. Kemudian ada satu lagi gambar ketika Ahli Sunnah wal Jamaah berbicara berkaitan agama, tiada yang lebih baik dan tinggi berbanding selawat yang Nabi ajar. Kenyataan sahabat kita Sabri ini juga cukup bagus. Ramai orang ingat kita anti kepada qasidah. Sebenarnya kita tak anti pun pada qasidah. Hang nak baca Badratim ke, hang nak baca qasidah apa daya Taibah ke apa ke, tak ada masalah sekiranya ia tidak bercanggah dengan agama. Qasidah ni adalah nyanyian lah, no issue berkaitan tentang hal berkenaan. Tetapi kalau hang nak dahulukan nyanyian itu berbanding apa yang diajar oleh Nabi SAW, selawat itu yang jadi masalah lah. Adapun kita baca selawat kepada Nabi SAW dengan tujuan kita nak dapat pahala, itu saja. Jadi beza di antara qasidah dan juga selawat. Hang duduk dekat tahiyat akhir, kan kita kena baca selawat. Boleh tak kita tukar dengan qasidah? Tak boleh. Sebab bacaan selawat adalah ibadah. Jadi kita kena baca macam mana yang diajar oleh Nabi SAW. Qasidah ataupun selawat rekaan, hang nak pergi baca, tak ada masalah. No issue. Itu adalah kata-kata yang baik kepada Nabi SAW. Puji-pujian yang baik kepada Nabi SAW. Kita sokong. No issue. Cuma yang jadi isu adalah hang duk pi kata seolah-olah cemuih kepada selawat tadi tu, lalu didahulukan dengan qasidah. Satu lagi komen saya nak baca, kuncu akhirat. Selawat yang Nabi SAW dah ajar penat dan bosan rupanya, sebab tu dia pun tambah qasidah. Selawat adalah perkataan jamak bagi salat yang bermaksud doa atau pujian. Tambahan pula makna selawat Allah SWT, selawat para malaikat dan juga selawat manusia adalah berbeza di antara satu sama lain. Selawat Allah ialah pujiannya di sisi Allah, di sisi para malaikat yang tinggi, manakala selawat malaikat pula ialah doa tambahan gandaan pahala, dan selawat orang mukmin ialah berdoa memohon supaya Allah melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Selawat termasuk doa kepada Allah agar merahmati dan mengurniakan kebaikan kepada Rasulullah. Ia adalah doa yang diamalkan sebagaimana ayat 55 surah Al-A'raf, bukan dengan nyanyi-nyanyian. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Ila akhirul ayah surah Al-A'raf ayat 55. Kemudian disebut don suruh isi hati dengan qasidah. Allahu musta'an. Muhammad Nawawi Abdul Razak kata, berapa ramai dah hantu pelesit yang kita jumpa mengaku cinta Nabi, tapi dialah yang paling biadab dengan Nabi. Cemuih tak tahu nak abak. Kata Allahu lisan jahl wa dajjal. Aini Hasan kata, punyalah si Don ni nak promo aktiviti berqasidah sampai sanggup kata selawat Nabi, buat penat, buat cepat cemuih. Jauhilah Ustaz Panglipulara macam ni. Okey, saya baca setakat itu sajalah.
banyak lagi komen-komen berkaitan tentang isu ni. Cuma saya nak tegur sikit sahabat-sahabat kita, Ustaz Don adalah seorang yang dihormati. Oleh sebab tu kita sebutlah nama dia Ustaz Don. Tak, janganlah kita ni bila ada isu yang kita berbeza dengan dia, terus kita hilangkan hormat kita dengan dia ataupun hilangkan penghormatan masyarakat kepada dia sampai kita panggil nama dia dengan nama Don, sedangkan dia ni memang layak disebut dengan Ustaz Don. Cuma ini adalah satu kesilapan ataupun boleh jadi ia adalah sabqul lisan, terlepas cakap. Kalau bab terlepas cakap, kita berharap Ustaz Don keluarkan clarification berkaitan tentang isu ni, semoga orang lain dapat faham. Sebab kalau tengok sikit saja, tengok berdasarkan kepada video itu saja, orang akan kata seolah-olah Ustaz Don mengangkat isu yang agak berat. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Sahabat-sahabat, jangan lupa untuk dapatkan buku-buku terbitan Santai Ilmu Publication. Sahabat-sahabat, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum yang saya dan juga tim telah terjemahkan buku ini. Anda boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada. Saya letakkan link Shopee dekat bawah, ataupun boleh WhatsApp saya terus untuk dapatkan buku ini dan juga buku-buku katalog buku-buku yang lain. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.